Assalamualaikum warahmatullahi. Tajuk kita hari ini, kita akan belajar tata bahasa. Tajuk kecil bawah tata bahasa ialah kata hubung. Kata hubung. Apa contoh kata hubung? Yang biasa kita dengar kerana. Lagi tetapi, untuk. Itu adalah contoh kata hubung. Seterusnya, kegunaan kata hubung. Kenapa perlunya ada kata hubung? Kegunaan kata hubung. Kegunaan kata hubung. Yang pertama adalah untuk menghubungkan kata dengan kata. Yang kedua, menghubungkan frasa dengan frasa. Yang ketiga, menghubungkan ayat dengan ayat. Ada 3 kegunaan kata hubung. Semuanya bertujuan untuk menghubungkan perkataan. Ada 3 jenis. Pertama, kita nak hubungkan perkataan dengan perkataan. Yang kedua, menghubungkan frasa dengan frasa. Dan yang ketiga, menghubungkan ayat dengan ayat. Apa yang dimaksudkan dengan frasa ialah contohnya ayat yang tidak lengkap. Tapi bila kita gabungkan frasa dengan frasa, dia akan jadi satu ayat yang lengkap. Kalau ayat dengan ayat ni, satu ayat digabung jadi lagi ada 2 ayat digabungkan menjadi satu ayat. Kalau kata dengan kata ni, perkataan dengan perkataan. Sekarang kita tengok contoh kata hubung yang pertama, iaitu kata hubung yang menghubungkan kata dengan kata. Apa contoh ayatnya? Ayah membeli baju dan seluar. Tengok kat sini. Dan adalah contoh kepada kata hubung. Apa yang dimaksudkan menghubungkan kata dengan kata? Iaitu menghubungkan perkataan baju dan seluar. Ada 2 perkataan. Jadi kita gunakan kata hubung dan untuk menggabungkan perkataan baju dan seluar dalam satu ayat. Seterusnya, contoh yang kedua, menghubungkan frasa dengan frasa. Apa contoh ayatnya? Ali rajin tetapi tidak pandai belajar. Ali rajin tapi tidak pandai belajar. Apa kata hubung dalam ayat ni? Tetapi. Kenapa kita kata dia menghubungkan frasa dengan frasa? Iaitu Ali rajin. Ali rajin ni ialah frasa. Satu frasa. Lepas tu satu frasa lagi tidak pandai belajar. Kalau kita pisahkan Ali rajin di satu frasa, dia tidak lengkap. Dia bukanlah ayat yang lengkap. Tidak belajar pun dia bukanlah ayat lengkap. Apa yang tidak pandai belajar? Jadi bila kita gabungkan frasa Ali rajin dengan tidak pandai belajar,
Dia akan jadi satu ayat yang lengkap. Tapi kena gunakan kata hubung tetapi. Tetapi adalah kata hubung yang menghubungkan frasa dengan frasa. Okey. Penggunaan kata hubung yang ketiga iaitu menghubungkan ayat dengan ayat. Contohnya, abang membaca buku. Manakala adik sedang bermain. Okay. Manakala ialah kata hubung yang menghubungkan dua ayat. Ayat yang pertama, abang membaca buku. Ayat yang kedua, adik sedang bermain. Okey, ayat yang pertama, abang membaca buku. Ayat yang kedua, adik sedang bermain. Okey, kita sambungkan dua ayat ni menjadi satu ayat iaitu abang membaca buku manakala adik sedang bermain. Okey, seterusnya kita akan tengok jenis-jenis kata hubung. Okey, ada 3 jenis kata hubung. Jenis kata hubung. Yang pertama, kata hubung gabungan. Yang kedua, kata hubung pancangan. Dan yang ketiga, kata hubung berpasangan. Okey, ada 3 jenis kata hubung. Okay, kita tengok dulu apa dia kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan maksudnya ialah perkataan yang menghubungkan dua atau lebih klausa yang sama rata. Okey, apa maksudnya tu? Okey. Dalam pemilihan kata hubung, kalau kita nak pilih kata hubung yang sesuai, kita kena tengok ayat tu. Okey. Kita tengok jenis ayat. Kalau ayat tu adalah untuk menghubungkan dua klausa yang sama rata, maksud klausa ni dua ayat ataupun dua perkataan, perbuatan yang lebih kurang sama, maka kita akan gunakan kata gabungan yang berbentuk kata hubung yang berbentuk gabungan. Okey, apa contohnya? Contoh ayat, ayah mendengar radio sambil membaca surat khabar. Okey, sambil adalah contoh kata hubung. Okey, dia adalah kategori kata hubung gabungan. Okey, dia menggabungkan dua klausa yang sama rata. Kenapa klausa yang sama rata? Sebab subjeknya adalah ayah. Dia adalah orang yang sama, ayah. Ayah dalam masa yang sama dia dengar radio. Dalam masa yang sama dia membaca surat khabar. Jadi sama, benda yang sama. Orang yang sama buat dua perkara berbeza. Jadi kita akan gunakan kata hubung gabungan. Dia menggabungkan dua perkara. Okey. Okey, kategori yang seterusnya. Jenis yang kedua iaitu kata hubung pancangan. Okey, kata hubung pancangan iaitu menghubungkan perkataan
perkataan yang menghubungkan klausa utama dan kecil. Okey, apa dia klausa utama dan kecil? Contohnya dalam ayat tu kita nak cerita satu benda. Lepas tu kita nak sambungkan lagi ayat tu dengan menceritakan perkara yang berkaitan dengan perkara yang pertama tadi. Okey, kita tengok contoh. Dia bekerja sebulan. Contoh. Dia bekerja sambilan sementara menunggu keputusan SPM. Okey, sementara ialah contoh kata hubung. Kata hubung jenis pancangan. Okey, ni yang dimasukkan klausa utama dan kecil. Klausa utama. Dia ni, dia bekerja sambilan. Okey, kenapa dia bekerja sambilan? Sebab dia nak tunggu keputusan SPM. Jadi kita gunakan kata hubung pancangan sementara untuk menghubungkan dua klausa ni. Jadi satu ayat. Okey, kita nak cerita kenapa dia bekerja sambilan. Okey, menunggu keputusan SPM. Kita akan buka. Boleh je kita nak buat ayat, dia bekerja sambilan. Dia menunggu keputusan SPM. Dia jadi dua ayat. Tapi kalau kita nak jadikan dia satu ayat, okey, kena guna perkataan sementara. Iaitu kata hubung jenis pancangan. Okey, kategori yang ketiga, kata hubung berpasangan. Apa dia? Perkataan yang digunakan secara berpasangan dalam satu ayat. Ini kita senang nak kenal pasti sebab penggunaannya berulang dalam satu ayat. Okay, sebagai contoh, Encik Ali semakin kaya, semakin pemurah. Okay, semakin ialah kata hubung. Okay, dua kali kita pakai semakin. Sebab tu dia dalam kategori kata hubung berpasangan. Okay, dalam satu ayat. Okay, kita nak menghubungkan perkataan kaya dan pemurah ni. Okay, kita nak menghubungkan perkataan kaya dan pemurah dalam satu ayat. Kita nak beritahu bahawa Encik Ali ni dia kaya dan Encik Ali ni pemurah. Jadi kita guna kata hubung semakin. Boleh juga kalau tak nak guna kata hubung berpasangan, kita boleh guna kata hubung gabungan yang biasa. Contohnya Encik Ali kaya dan pemurah. Tapi ni sebab nak bagi contoh apa dia kata hubung berpasangan, kita boleh guna semakin. Encik Ali semakin kaya, semakin pemurah. Kita nak buat sesuatu ayat, kita kena pastikan kata hubung yang digunakan tu adalah kata hubung yang sesuai. Okey. Ada beberapa kategori tadi, iaitu kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan kata hubung berpasangan.